Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah kita baca pagi ini sedikit saja daripada surah Abasa. Kita sambung dari surah Abasa, iaitulah pada muka surat 585 dalam juzuk yang ke-30, nombor surah yang ke-80. Surah Abasa, surah yang ke-80 dalam juzuk yang ke-30, muka surat 585. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan baca dari ayat 33 sampai 42. Last. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ayat-ayat terakhir yang kita bacakan tadi dari surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kisah hari kiamat lagi. Sebab cerita tentang dalam surah 30, dalam juzuk yang ke-30 ni, banyak sangat ayat-ayat yang berkait dengan soal akidah, keimanan, supaya Allah Ta'ala nak pasok dalam jiwa orang-orang beriman akan akidah mereka. Sebab iman dan akidah ni biar lebih barang hak duduk dalam hati, dia kena pasok. Makna pasok tu macam kita ketuk piling, tam. Duk ketuk piling tu berapa puluh kali ketuk nak suruh masuk dalam tu. Begitulah sifat akidah ni perlu masuk dalam hati kita. Maka Allah ketuk dia dengan
cerita akhirat ni berkali-kali dalam surah atau dalam juzuk yang ke-30 terutamanya lah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua, dia kata mula-mula turun daripada surah Quran ni surah-surah pendek. Yang cerita dia ialah cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Supaya orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Kalaulah ayat pertama turun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum arak, nescaya orang-orang kafir pada masa tu dia akan kata apa? Kami tak akan tinggalkan zina, kami tak akan tinggalkan arak. Pasal apa? Sebab nak tinggal zina, nak tinggal arak, nak tinggal maksiat ni, dia kena ada motivasi yang kuat. Dan motivasi yang kuat untuk meninggalkan maksiat, sebagaimana yang kuat untuk melakukan ibadat, ia bermula daripada keimanan seseorang yang ada dalam hati dia, beriman tentang Allah, beriman tentang hari kiamat, beriman tentang syurga dan neraka. Dan itulah yang Allah Ta'ala pasakkan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu kita akan ulang dan ulang dan ulang cerita tentang akhirat ni berkali-kali. Mungkin sebahagian daripada kita berkata, acak kali dah cerita benda, ulang benda yang sama je. Bukan ustaz yang ulang benda yang sama, tak. Allah Ta'ala guna metod tu untuk ulang-ulang supaya setiap kali kita baca bertambah keimanan. Setiap kali kita baca bertambah keimanan. Kalau orang yang baca sekadar untuk pendengaran, dia akan rasa, aku dengar dah. Pasal apa? Dia baca sekadar telinga dia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau orang baca, dia ambil iktibar dan menambahkan iman dia, makin banyak dia baca, makin dalam iman dia, makin dia baca, makin kuat iman dia. Dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan dengan sikap mengulang atau dengan sifat diulang-ulang cerita akhirat dalam Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau kita tengok hijrah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah selama 13 tahun. Dan Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Dalam 13 tahun di Mekah ni tak banyak cerita tentang hukum hakam. Cerita jual beli, cerita bermuamalah dengan manusia, jiran tetangga, tak banyak. Padahal lama. 13 tahun di Mekah lama. Banding 10 tahun di Madinah. Lama juga tapi kurang nak banding yang Mekah. Tapi banyak inti kepada Islam, soal muamalah, amal ibadat dan sebagainya duduk di Madinah, turun ayat Quran di Madinah. Di Mekah 13 tahun banyak tentang soal akidah, cerita tentang keimanan kepada Allah. Supaya apa? Supaya iman tu nak kena mantap, nak kena kukuh, nak kena teguh. Sebab tu bila teguhnya iman, setelah peristiwa hijrah berlaku, dan berlaku pula perjanjian Hudaibiyah, di mana orang musyrikin tak puas hati. Ramai orang Mekah lari ke Madinah. Lalu dia buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang Mekah lari ke Madinah, maka orang Madinah kena hantar balik. Dan dia buat juga perjanjian, mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak kena hantar balik. Nabi setuju. Nabi setuju. Sahabat-sahabat kata, kenapa setuju ni? Macam tak adil perjanjian ni. Memang pada pandangan orang kebanyakan tak adil. Tapi Allah tahu, dan Nabi SAW buat perjanjian tu dengan wahyu dari Allah. Allah tahu bila iman orang Islam dah mantap, dah kukuh, orang Mekah memang ramai akan pergi ke Madinah sebab mencari akidah, mencari agama Islam. Tapi orang Madinah tak akan balik dah ke Mekah kepada kekufuran. Akhirnya perjanjian tu walaupun atas kertas nampak berat sebelah,
tapi dia memenangkan Islam. Sebab yang ada hanya orang Mekah pergi cari hidayah, dan orang Madinah yang dapat hidayah dah tak akan tinggalkan hidayah tu dan tak akan balik dah ke Mekah. Pasal apa? Iman yang kukuh, iman yang mantap. Jadi sebab tu jangan pernah kita jemu apabila kita dengar cerita-cerita akhirat, kita dengar cerita-cerita berkaitan dengan agama kita. Sebab makin kita dengar, tujuan dia adalah makin mendalam iman kita dan makin kuat. Kalau kita dengar secara surface saja, tujuan dia kita nak ambil ilmu pengetahuan. Oh, hari kiamat tu ada. Itu sekadar ilmu kita berdengar. Ustaz ni dengar berapa kali dah ulang cerita benda sama je. Maknanya kita ambil dia sebagai ilmu pengetahuan semata-mata. Sedangkan daripada dalam sudut Islam, ilmu itu kita perlu untuk membina keimanan, dan ilmu itu perlu untuk kita beramal dengan ilmu. Sebab tu kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ilmu ni bukan dimaksudkan ilmu itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan dengan ilmu ialah hasil daripada ilmu tu. Kalau kita dapat ilmu, dapat CJ pun kita bangga, aku dah belajar sekian. Apa hasilnya? Yang tu kita nak tengok. Bila dia berilmu, amalan dia makin mantap. Bila dia berilmu, dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Lalu dia kerjakan yang benar, dia tinggalkan yang salah. Bila dia berilmu, makin kuat iman dia dalam hati. Makin dia percaya Islam itu agama yang benar. Makin dia percaya akhirat itu wujud. Makin takut dia kepada Allah, makin takut kepada hari akhirat. Maka itulah hasil yang dimaksudkan daripada ilmu. Allah Ta'ala kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ni adalah dari hamba-hambanya yang berilmu. Makna makin dia berilmu, makin takut kepada Allah. Makin dia berilmu, makin takut kepada Allah. Jadi sebab tu kita ni nak bina perkara tersebut, iman tu. Hak kita dak baca, hak Allah Ta'ala duk turunkan, tujuan dia nak suruh kita beriman dan beramal di atas dasar ilmu. Dia kata, aku ni saya cerita bab ustaz aku ngaji belakang, ustaz A aku ngaji, ustaz B ngaji belakang, masjid ni aku belajar, masjid tu belajar. Tapi bila orang cerita tentang apa amalan sunnah yang kita nak amal, kita pun kurang amalan. Bila orang cerita tentang hadis, dia masih lagi berani untuk menyebarkan hadis palsu. Mana dia tak ambil iktibar. Orang makin tinggi iman dia, makin dia takut kepada azab Allah. Nak sebar hadis palsu, dia jadi rasa takut. Nak cerita tentang agama, benda yang dia tak ada ilmu padanya, dia rasa bimbang. Dan bila dia salat, dia rasa takut kepada Allah. Dia rasa Allah Ta'ala tengok dia. Dia rasa perjalanan dia nak pergi ke akhirat macam mana. Jadi itu nilai ilmu yang kita nak. Ilmu yang menambahkan ketakutan kepada Allah. Ilmu yang memberikan kepada kita motivasi untuk beramal ibadah. Dan ilmu yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada qada dan qadar. Apa yang disebut dalam agama tu makin lama makin bertambah iman yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dalam ayat terakhir ni Allah Subhanahu wa taala sebut fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, itu berlakunya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari tersebut seorang lelaki atau seorang manusia lari dari saudaranya. Saudara ni makna adik-beradik ya. Maka hari akhirat orang lari daripada adik-beradik dia. Dulu kalau kita susah, kalau kita nak minta tolong, kita cari adik-beradik kita. Nah, hari akhirat nak minta tolong dengan adik-beradik, adik-beradik pun lari.
wa ummihi wa abi. Dia juga lari daripada ibu dan ayah dia. Lari. Mak ayah dia pun lari daripada dia, dia pun lari daripada mak ayah dia. Wa sahibatihi wa bani. Lari juga daripada isteri dan anak-anak. Kenapa ni lari ni? Tak nak cakap, nak lari daripada saudara, lari daripada ibu, lari daripada ayah, lari daripada isteri, lari daripada anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana pada hari tersebut setiap orang dari mereka mempunyai urusan masing-masing yang menyibukkannya. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk ni maknanya sibuk dengan perhitungan, sibuk dengan, sehingga dia sendiri takut untuk bantu orang lain kerana dia sibuk memikirkan aku sendiri ni belum tentu lagi selamat. Macam mana aku nak tolong? Kita bawa pahala banyak pun tetap takut pada hari akhirat, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut, kalau seorang manusia ni sejak lahir sampai mati umur tua senantiasa bersujud kepada Allah, sejak lahir sampai mati, mati pula bukan mati muda, mati waktu tua, senantiasa sujud kepada Allah, tetap saja sampai hari akhirat dia akan rasa amalan dia tak cukup. Dia tetap rasa amalan dia tak cukup. Tu kalau dia senantiasa sujud. Kat kita ni, hak tidur dengan semayang banyak tidur. Hak sembang dengan ngaji Quran banyak sembang. Dengan kuliah, dengan tengok drama tu, banyak tengok drama. Hak puasa dengan hak makan, banyak makan. Pak lagu mana? Nabi kata orang yang mana daripada lahir, kalau dia lahir sampai mati umur tua, senantiasa sujud kepada Allah, tetap saja sampai hari akhirat dia rasa amalan dia tak cukup untuk menyelamatkan dia dari azab Allah. Kita pun bimbang dengan lagu tu, ya Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kekurangan kita. Semoga Allah mengampunkan kekurangan kita. Banyak sangat kurang. Saya ngajar ni, tuan-tuan, bukan sebab kita lebih. Tak ada maksud pun. Boleh jadi tuan-tuan puan-puan muslimi dan muslimat lebih rajin daripada saya beramal. Tapi kita datang dalam asbab saling mengingati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kerana boleh jadi nasihat tu datang daripada orang yang lebih daripada kita, dan boleh jadi juga nasihat tu boleh datang daripada orang yang kurang daripada kita. Hak kurang tu hak saya. Maknanya boleh jadi kita ni benarnya tak ada apa-apa, cuma saling ingat mengingatkan. Boleh jadi mudah-mudahan dengan sebab kita buat majlis ilmu ni, kita sama-sama dapat ingat mengingati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau saya kurang, ingatkan saya. Kalau tuan-tuan kurang, tuan-tuan beringat. Mudah-mudahan hak kita baca ni menjadi asbab amal soleh yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pahala di akhirat, dan menjadi sebab juga Allah Ta'ala merahmati kita untuk ke syurga. Sedang kita tahu pada hari itu lari belaka, tuan-tuan. Lari. Tu adik-beradik, mak, ayah, isteri, anak-anak. Kalau orang lain, kawan, tak masuk senarai, hak ni hak lari dulu ni. Kawan baik kita, lari. Sebab tu dahsyatnya hari kiamat, kerana setiap orang takut dengan azab dan setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi sebahagian daripada mereka menjadi musuh akan sebahagian yang lain. Tak nak.
melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut, wujuhun yawma idzin musfirah, wajah orang-orang yang beriman pada hari tersebut berseri-seri. Dalam ayat ni tak ada sebut orang beriman, tapi Allah Ta'ala sebut wujuhun, adanya wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. So kita fahamlah yang berseri-seri pada hari tersebut ni orang beriman lah. Berseri-seri itu pasal apa? Pasal mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Dhahikatum mustabshirah, tertawa lagi riang gembira. Tertawa lagi riang gembira. Yakni wujuhun disebut wujuhu ahlil jannah, wajah ahli syurga. Makna bila dah masuk syurga, mereka akan bergembira, mereka akan tertawa dan wajah mereka berseri-seri. Tapi nak boleh sampai ke syurga tu perjalanan dia panjang lah. Perjalanan dia panjang, nak kena timbang, nak kena apa. Kalau masih ingat kita sebut tentang mizan, timbangan. Nak kita sebutkan timbangan amalan ibad. Amalan kita ni dia timbang nilai ibadat tu. Dia timbang Tuhan empunya ibadat. Dia timbang kitab catatan amalan. Tapi pada hari akhirat orang kafir ni tak ada nilai. Sehingga Nabi SAW sebut orang yang gemuk yang besar di hari akhirat, ada orang yang gemuk dan besar di hari akhirat, bila letak atas timbangan hari akhirat tidak berganjak, tak ada berat walaupun senilai sebelah sayap nyamuk. Pasal apa? Sebab Allah akan nilai iman pada hari akhirat. Orang kafir tak ada nilai. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Orang beriman sahaja bernilai, lalu mereka akan berada dalam syurga. Masuk syurga, cerialah wajah mereka. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah orang pada hari itu ada yang penuh dengan debu. Iaitulah wajah-wajah orang yang kafir. Tarhaquha qatara, tertutup oleh kegelapan yang menimpanya. Dia ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir lagi derhaka. Kafir lagi derhaka. Batu orang yang kafir ni, baik mana pun dia tidak akan ada timbangan di hari akhirat, kerana dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Saya baru ni bila cerita isu ni, ada orang tanya, habis tu macam mana Ustaz? Macam mana kita nak bantu saudara-saudara kita, bukan saudara dari sudut agama lah, maknanya jiran-jiran kita, kenalan-kenalan kita yang baik dengan kita tapi tak beriman kepada Allah. Jawapan dia, bantu mereka di dunia. Bantu mereka di dunia. Nak bantu akhirat tak boleh siapa tolong dah. Bantu dia di dunia tu macam mana? Perkenalkan agama kepada mereka. Perkenalkan Allah kepada mereka. Itu saja cara untuk kita boleh bantu. Dan nak bantu tu, nak perkenal tu, kita kena jelas. Kita kena firm dan mesej kita jelas. Bahawa kita semua ni adalah makhluk ciptaan Allah. Allah sahaja Tuhan yang benar, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kalau nak masuk syurga, kena sembah Tuhan yang mencipta syurga.
Kalau kamu sembah Tuhan lain, Tuhan tu tak cipta syurga, macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga, kamu kena sembah Tuhan yang mencipta syurga. Siapa Tuhan yang mencipta syurga? Tak ada yang mencipta syurga, tak ada yang mencipta langit dan bumi, tak ada yang cipta alam semesta, melainkan satu saja. Kalau ada dua, nescaya akan bertembung, bergaduh. Seperti mana dua pada menteri ataupun dua pada satu kerajaan, tak boleh ada dua raja. Yang di Pertuan Agong satu je. Di negeri-negeri hanya satu je raja. Tak ada dua. Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau ada dua Tuhan di alam semesta ni, di langit dan bumi ada dua Tuhan, nescaya akan binasa langit dan bumi. Satu Tuhan nak turun hujan, satu Tuhan nak kemarau. Gaduh. Tuhan ni nak menangkan pengikut dia, Tuhan tu nak menangkan pengikut dia. Gaduh dulu Tuhan tu. Jadi Allah Ta'ala kata hancur langit bumi kalau ada dua Tuhan. Dunia ni jadi stabil baik macam ni sebab hanya ada satu pencipta. Cari pencipta tersebut, sembah dia, beribadat kepada dia. Dialah pemilik syurga dan dialah juga pemilik neraka. Siapa yang beriman kepada dia akan dia masukkan ke dalam rahmatnya dan dia tempatkan mereka ke syurga. Dan siapa yang tidak beriman kepadanya, dia murka kepada mereka dan Allah Ta'ala humbankan mereka ke dalam neraka. Nak bantu kawan-kawan kita, kena ajak dia masuk Islam. Itu saja. Dan ini kerana wahyu Allah. Dan mesej kena jelas. Sebab ramai orang hari ni dia buat baik kepada kawan-kawan non-Muslim. Dia buat baik dengan asbab harmoni. Ajak dia makan, ajak dia kenduri. Betul tak? Buat baik kepada dia. Dia raya kita pergi, kita raya dia pun datang. Sebahagiannya sampai ke tahap mengucapkan selamat hari raya ataupun Merry Christmas, walaupun kita dah bincang dah sebelum daripada ni. Tak sepatutnya orang Islam mengucapkannya, tapi maknanya sebahagian tu dia punya harmoninya dengan orang non-Muslim ni sangat-sangat baik, bagus, akrab. Tapi mesej dia tak sampai. Dia maknanya mesej lakum dinukum waliyadin, tak apalah, mu agama Islam, aku agama, atau kamu agama kafir, aku agama Islam, yang penting kita tak bergaduh. Istilah dia tak bergaduh, tapi mesej dia sebenarnya yang kena bawa, kembalilah kepada agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam, kerana hanya Allah Tuhan pemilik pencipta sekalian alam. Semoga Allah Ta'ala bantu kita dalam menyebarkan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perlunya kita buat kerja dakwah ni. Dakwah ni perlu. Sebab ni nak cerita pasal hijrah lah ni. Hijrah Nabi ni kita kebetulan hari ni 3 Muharram. Kita cerita tentang hijrah Nabi. Hijrah Nabi ni saya pun pasti kita dengar banyak kali dah cerita peristiwa hijrah Nabi ni. Berlaku macam mana perjalanan Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Tapi kita kena ingat bahawa ada sesuatu yang berlaku yang mempersiapkan Madinah tu sebagai tempat hijrah Nabi. Ada sesuatu yang berlaku sebelumnya. Dan peristiwa yang berlaku sebelumnya tu sangat-sangat penting yang mengubah landscape dakwah Nabi. Padahal Nabi sebelum daripada tu ditentang, diancam, dianiaya. Sampai Nabi ni tak ada dah orang nak dengar Nabi di Mekah. Nabi pergi cari tempat berlindung di Taif. Abu Talib dah meninggal, Khadijah dah meninggal. Nabi hilang tempat bergantungan. Dari sudut manusianya lah. Dia dengan Allah tetaplah. Nabi pergi ke Taif nak cari tempat perlindungan. Orang yang boleh lindungi dia dalam dakwah. Orang Taif khianati Nabi. Halau Nabi dengan batu. Nabi turun daripada Taif dalam keadaan luka di tubuh baginda, kasut baginda basah dengan darah.
Nabi mengadu kepada Allah, tak apalah ya Allah, asal Allah tak murka tak apa, yang lain biarlah, yang penting Allah tak murka. Balik ke Mekah dalam keadaan bingung. Ni dalam keadaan bingung, sabar-sabar kau bagi sedar-sedar dah sampai dekat nak masuk Mekah tu. Maknanya itu keadaan dakwah Nabi. Datang musim haji, Nabi pun pergi pula cari orang dekat jemaah haji. Orang Mekah, orang luar Mekah. Orang Mekah dah tak nak dah. Nabi pergi cari orang daripada luar. Orang Arab mana yang datang ke Mekah buat haji, walaupun masa tu haji jahiliyah, tapi Nabi pergi dakwah kepada mereka. Dakwah punya dakwah dia tiap-tiap tahun Nabi pergi. Sehingga akhirnya masuk Islam beberapa orang daripada Madinah. Itu permulaan kisah. Bila masuk Islam daripada orang-orang Madinah ni, Nabi buat perjanjian dengan mereka. Maka berlakulah perjanjian Aqabah. Dalam musim haji berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, 2 tahun sebelum berlakunya hijrah. Kemudian Nabi mereka balik ke Madinah. Nabi hantar seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar pergi ke Madinah, ajak orang masuk Islam, berdakwah di sana, bawa Quran ni, bacakan Quran kepada orang Madinah. Punyalah payah dakwah dia. Tapi alhamdulillah dalam masa setahun, akhirnya pemimpin Aus, pemimpin Khazraj masuk Islam. Seorang nama dia Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Seorang lagi nama Usaid bin Hudayr. Dua-dua orang ni masuk Islam. Akhirnya ramai pengikut dia masuk Islam. Dan pada tahun berikutnya ada 70 orang pergi buat haji, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi di Mekah, dan buat perjanjian Bai'ah Aqabah yang kubra dipanggil. Bai'ah Aqabah kedua yang besar, yang dalam perjanjian itulah mereka berjanji akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi dalam dakwah Nabi, dan akan bantu Nabi dalam dakwah. Sehingga akhirnya setelah balik haji, Nabi kata kepada para sahabat, Allah dah izinkan kita hijrah. Lepas haji bulan Zulhijjah tu balik, maka mula dah sahabat-sahabat pergi, seorang-seorang pergi buat hijrah. Sampai bulan Muharram, sambung lagi, sahabat-sahabat pergi tinggalkan Mekah. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, macam Sayyidina Umar terang-terangan dia. Ada ramai sahabat sembunyi-sembunyi. Nabi tak pergi, Nabi standby, Nabi stay. Sampailah habis Muharram, Nabi tak hijrah lagi. Masuk bulan Safar, hujung Safar, barulah Nabi pergi cari Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, aku sudah diizinkan untuk hijrah. Abu Bakar kata, nak cari teman Rasulullah? Ya. Lalu Nabi pun berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, keluar daripada Mekah. Dari sudut taktikal berundur dulu sekejap, duduk di Gua Thur 3 hari. 1 hari bulan Rabiul Awal, Nabi pun keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, ambil masa perjalanan 8 hari. Sampai di Madinah pada 8 hari bulan Rabiul Awal, hari Isnin, sampai di Quba. Dan akhirnya lepas 4 hari duduk di Quba, pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi sampai di tapak Masjid Nabawi yang ada pada hari ini. Jadi saya nak ceritanya macam mana orang Madinah pada masa tu duduk tunggu Nabi. Tunggu Nabi, tiap-tiap hari tunggu. Pasal apa? Sebab mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah tak akan berlaku tanpa hijrah dakwah. Mus'ab bin Umair memiliki peranan yang sangat penting untuk mengislamkan orang-orang Madinah. Jadi itulah sebenarnya hijrah kita. Jadilah duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam kepada
orang yang bukan Islam. Cara mana yang kita mampu tu pincang panjang pula dia punya tu. Tapi kurang-kurang kalau kita ada kawan-kawan yang kita boleh bercakap tentang agama dengan dia, sampaikanlah mesej bahawa hanya Islam agama yang benar. Walaupun agak sensitif pada kita lah, nanti dia berasa hati pula kita kata agama dia tak betul. Kita sebenarnya nak rawat orang memang kena kebenaran tu pahit untuk ditelan. Doktor pun nak rawat dia cucuk juga sikit, kena tahanlah sakit tu. Itu saja cara tuan-tuan kalau nak selamatkan kawan-kawan kita yang non-Muslim. Mesej tu jelas. Buat baik kepada dia, buat baik, betul. Tapi kena ada bersamanya mesej yang jelas. Bukan sekadar harmoni. Kalau harmoni ni zaman Nabi dulu lama dah orang musyrikin nak suruh Nabi harmoni. Tak apalah, setahun mu sembah Tuhan kami, setahun depan kami sembah pula Tuhan kamu. Kan harmoni, tapi Nabi tak nak macam tu. Allah Ta'ala pun tak bagi. Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin, makna kami tak akan campur agama kamu dan kamu tak akan campur agama kami. Tapi natijah akhiratnya kalau kamu tak beriman, dahsyat. Jadi sebab tu hijrah ni kita juga kena berhijrah. Hijrah yang macam mana? Hijrah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dan kita buat kerja untuk mengagungkan agama Allah. Islam bukan milik kita, Islam milik Allah. Jangan kata aku je nak masuk syurga. Tak. Kalau boleh semua orang kita nak ajak masuk syurga belaka. Jadi tugas kita adalah memberikan panduan, menyampaikan risalah Islam bahawa Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, inilah dia jalan syurga. Jadi kita nak syurga, ikut jalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung sikit lagi tentang Muharram besok hari lah insya-Allah. Besok hari cerita tentang bulan Muharram pula. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.